dan Kota Kinabalu. Bukan kisah kematian maupun kesedihan yang ingin kami kongsikan. Kami sekadar mahu pengalaman benar ini dijadikan iktibar lalu dijadikan pula pegangan dalam kita menghadapi pandemik COVID-19 ketika ini. Dengarkan program My COVID Journey Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 7.30 pagi kerana kita perlu menang bersama. My COVID Journey hanya di Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Santai Tengah Hari Bernama Radio. Okey, baik, kembali waktu ini bersama dengan saya Said Rahman dengan kita bawakan program Gerak Komuniti bersama PBSMM. Dan untuk waktu ini sebenarnya kita sudah pun berada bersama dengan tetamu kita di talian Zoom, iaitu Encik Zulkarnain Musa yang merupakan pegawai perkhidmatan ambulans. Assalamualaikum Encik Zulkarnain. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Encik Zulkarnain sudi bersama dengan kami menerusi Gerak Komuniti hari ini. Ya, sama-sama. Saya pun turut berterima kasih kerana sudi menjemput saya sebagai salah seorang untuk berkongsi sedikit pengalaman dan juga informasi tentang perkhidmatan ambulan kami. Ya, dan hari ini sebenarnya Encik Zulkarnain kita nak bawakan topik COVID-19 dan pengalaman bawa ambulans. Bila kita bercakap mengenai kenderaan ambulans ni, kita sering kali lihat mereka di jalan raya. Kita cuba bagi mereka laluan untuk mempercepatkan urusan mereka. Jadi kita nak tahu juga sebenarnya Encik Zulkarnain, apa sebenarnya peranan ambulans bulan sabit merah ni sepanjang pandemik COVID-19 dan bagaimana ianya beroperasi. Silakan. Okey. Terima kasih sekali lagi. Untuk makluman semua para pendengar, sebenarnya terlebih dahulu saya ingin terangkan sedikit tentang bulan sabit merah itu sendiri. Kebanyakan masyarakat kita masih lagi keliru sebenarnya. Bulan sabit merah tu adakah ianya salah satu agensi kerajaan ataupun salah satu badan bukan kerajaan ataupun satu persatuan, kerana banyak orang keliru tentang status bulan sabit tu sebenarnya. Jadi untuk makluman semua pendengar, bulan sabit merah adalah salah satu badan sokongan kerajaan ataupun auxiliary to the government yang mana kita ditubuhkan melalui Akta Parlimen dan kita juga boleh dikategorikan sebagai badan berkanun lah. Itu status sebenar bulan sabit merah. Dan lanjut pada soalan tadi, peranan bulan sabit merah di bahagian perkhidmatan ambulan adalah di mana kita sebagai badan sokongan kepada kerajaan sudah tentunya kita turut bersama-sama membantulah Kementerian Kesihatan Malaysia di mana kita menyediakan perkhidmatan ambulan bersama dengan petugas-petugas kita untuk bersama-sama membawa ataupun menangani kes-kes kecemasan, kes-kes kemalangan, kes COVID itu sendiri. Dan ketika ini kita beroperasi selama 24 jam lah setiap hari. Okey, baik, itu besar peranan perkhidmatan ambulans ni sendiri. Dan dalam waktu pandemik COVID-19 ni Encik Zulkarnain, berapa banyak agak-agak purata kes harian yang dilaporkan dan respon yang diambil oleh pihak ambulan PBSMM sendiri? Okey, kita bagi setiap tempoh 24 jam pada setiap hari yang mana kita telah ataupun dari purata kes harian kita adalah sebanyak 20 kes lah purata setiap hari, di mana kita telah menempatkan beberapa ambulan kita di lokasi-lokasi yang kita anggap kawasan yang boleh dikatakan prone ataupun yang berisiko tinggi untuk berlakunya kemalangan ataupun kes-kes kecemasan tu. Jadi di antara kawasan-kawasan tersebut adalah kita menempatkan ambulan kita di kawasan di sebelah Hulu Kelang, di kawasan Lebuh Raya Damansara Puchong, di ibu pejabat kita sendiri di tengah-tengah kota Kuala Lumpur ini, dan juga di kawasan Bukit Damansara. Okey, baik. Itu antara kawasan hotspot lah kita katakan Syed Zulkarnain. Ya. Okey. Dan apa antara kebiasaan kes yang dikendalikan pula? Adakah kes kemalangan saja ataupun bagaimana? Secara apa orang kata
kes yang paling banyak lah yang kita respon ataupun yang kita tangani adalah kes-kes yang melibatkan kecemasan perubatan ataupun boleh kita katakan kes-kes yang di mana pesakit itu telah pun mengalami penyakit-penyakit sebelumnya seperti penyakit jantung, penyakit paru-paru, penyakit hati dan sebagainya lah ya. Dan tak kurang juga kes-kes kemalangan yang mana kita dapati di waktu-waktu puncak tu di waktu orang nak memulakan kerja ataupun di waktu pulang kerja, di mana di waktu-waktu tersebut boleh dikatakan agak banyak berlakunya kes-kes kecemasan lah. Okey, baik. Kita nak menyentuh mengenai SOP ataupun prosedur yang diamalkan oleh pembantu perubatan ketika nak menyelamatkan pesakit itu ya Encik Zulkarnain. Kalau sebelum pandemik ini berlaku, mungkin SOP-nya berbeza, tapi dalam tempoh COVID ni pula kita pula tak boleh nak bersentuhan dan sebagainya. Kalau boleh dikongsikan apa prosedur yang diguna pakai sekarang? Prosedur dia adalah sama dengan yang diguna pakai oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia lah. Yang mana kita di bahagian rawatan pra-hospital yang mana kita buat rawatan di dalam ambulans ni, kita juga diwajibkan untuk menggunakan PPE secara penuh lah, secara menyeluruh, yang mana kita daripada head to toe orang kata dan dengan menggunakan kita panggil kita wrap kita punya badan ni secara keseluruhannya daripada gaunnya, daripada facialnya, mask dan sarung kaki, sarung tangan semua mengikut SOP yang telah pun dikeluarkan oleh pihak Kementerian Kesihatan kita lah. Baik, dari segi pemakaian PPE itu sendiri Cik Zulkarnain, memang ketika mendapat panggilan terus pakai ataupun memang dah bersiap sedia dah sebenarnya? Sebenarnya kita setelah mendapat panggilan baru kita pakai lah. Kalau nak pakai sebelum tu kita pun tak dapat nak agak bila panggilan tu akan berlaku, dan keselesaan pada petugas juga. Sebab sebenarnya PPE tu panas sebenarnya, tidak selesa. Tambah-tambah lagi bila kita bertugas di di bahagian perawatan hospital ni, yang mana kita bertugas di luar kawasan ataupun di kawasan yang terbuka di tepi jalan. Kadang-kadang ada kemalangan dengan panas teriknya, tapi apapun kita terpaksa lah untuk mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan jugalah. Baik Cik Zulkarnain, kita lihat hari ke hari peningkatan kes memang semakin hari semakin mendadak kebelakangan ni kan, dan saya pasti ia juga memberi kesan kepada petugas barisan hadapan seperti PBSMM sendiri. Jadi bagaimana sebenarnya PBSMM mengatasi situasi ini? Buat masa sekarang ni, kita apapun situasi yang berlaku, kita perkhidmatan kita ni harus ataupun wajib diteruskan tak kiralah apapun situasinya, kita meneruskan ataupun memberikan perkhidmatan ni seperti biasa, yang mana jika kita kekurangan anggota, kita cuba dapatkan bantuan daripada sukarelawan kita yang yang dah mempunyai pengalaman, yang pernah bertugas bersama kami. Mereka juga turut datang membantulah ketika kami kekurangan tenaga kerja dan sehingga kadang-kadang petugas kami sendiri terpaksa melakukan ataupun terpaksa bertugas dalam 2 shift juga dalam satu hari disebabkan kita kekurangan petugas, yang mana kadang-kadang apabila petugas yang dikatakan menjadi kontak rapat kepada pesakit-pesakit positif COVID atau sebagainya, mereka perlu dikuarantin terlebih dahulu melakukan swab test. Jika didapati negatif, baru mereka boleh kembali semula ke pejabat lah untuk memulakan tugas semula. Dan selebihnya kami juga alhamdulillah lah, pada awal tahun ini kami juga telah menerima 2 buah ambulans yang kita panggil negative pressure ambulans, yang mana yang ditempah khas bagi membawa pesakit-pesakit yang disyaki dijangkiti virus, yang mana ambulans tersebut dilengkapi dengan ciri-ciri khas dalam mengawal virus daripada tersebar daripada dalam ambulans sendiri, yang mana ciri-cirinya adalah ambulans tersebut mempunyai dia punya
air filter dia sendiri, yang mana dia dapat merawat keadaan di dalam tu tanpa menyebarkan udara di dalam keluar di kawasan terbuka lah. Itu satu teknologi yang baru lah. Adakah ada pemandu khas untuk ambulans itu ataupun semua pemandu boleh menggunakan? Semua pemandu boleh memandu, yang mana cuma petugas-petugas yang untuk mengendalikan ambulans tersebut adalah petugas yang telah dilatih khas lah untuk ambulans tersebut. Okey, baik. Untuk pendengar yang baru saja bersama dengan kami melalui Gerak Komuniti bersama PBSMM, sekarang ni kita bersama dengan Cik Zulkarnain Musa yang merupakan pegawai perkhidmatan ambulans, dan kita sedang mengupas topik COVID-19 dan nak tahu lebih lanjut lah pengalaman bawa ambulans daripada Cik Zulkarnain sendiri. Okey, Cik Zulkarnain, tadi Cik Zulkarnain ada sentuh sedikit mengenai pegawai yang menjadi kontak rapat lah terhadap penyakit ni kan. Mereka kita tahu kan mereka ni terdedah dengan COVID-19. Jadi setakat ini sudah berapa ramai agak-agak kaki tangan yang dilaporkan positif? Ada ke Cik Zulkarnain? Okey, buat masa ni untuk makluman para pendengar semua, alhamdulillah di unit ataupun di bahagian saya masih belum ada petugas kami yang disahkan positif lah. So jadi satu perkara yang cukup positif untuk kami sendiri, yang mana kalau kita nak kata yang kuarantin tu dah ramai lah, tapi alhamdulillah mereka semua tidak disahkan positif setakat ini. Jadi mereka cuma bergila-gila menjalani kuarantin. Jadi disebabkan itu kita kekurangan sedikit petugas lah apabila ada 2-3 orang kena kuarantin. So nak menunggu dia masuk balik kan memakan masa 10 hari, dan itulah sedikit informasi. Setakat ni tiada lagi lah kes positif di antara pegawai perkhidmatan ambulans. Alhamdulillah. Betul. Kita harapkan memang tiada lah, anda semua dilindungi lah daripada COVID-19 ni ya. Dan kita nak tahu jugalah Cik Zulkarnain, dah berapa lama berkhidmat sebagai pegawai perkhidmatan ambulans Cik Zulkarnain? Saya sendiri telah pun mencecah 21 tahun pada tahun ini, pada 2021 bukan satu tempoh yang singkat ya, mesti pengalaman tu banyak kan nak dikongsikan. Tapi kita nak tahu jugalah apa antara kisah yang Encik Zulkarnain memang tak boleh nak lupakan, lagi-lagi dalam menguruskan pesakit di musim pandemik ni. Kisah kalau yang tak dapat dilupakan apabila masyarakat tu sendiri tak peka dengan apakah yang dimaksudkan dengan kecemasan tu. Yang mana kadang-kadang kita menerima panggilan kecemasan, ada satu kecemasan berlaku di lokasi-lokasi yang ditetapkan, dan dengan bergegasnya kita punya staff respon dengan ambulans pergi ke sana. Dan apabila dah tiba ke lokasi tersebut, yang mana kita lihat ada seorang lambai ambulans kan, kita kata itu waris dia dah tunggu dekat tepi jalan. So ambulans pergi menghampiri dan tanya dia, cik waris ke? Lepas tu dia kata tak, saya yang sakit. So dari situlah, so orang sakit macam mana masih lagi boleh berdiri dan melambai-lambai sambil menunggu ambulans. So itu adalah apa orang kata dari segi pemahaman masyarakat tu sendiri tentang apakah itu sebenarnya kecemasan, kes-kes kecemasan yang sepatutnya ambulans itu digunakan untuk membawa kes-kes yang kritikal. Ini masih jadi lagi boleh melambai dia masih lagi boleh menunggu. Bila tanya kenapa panggil ambulans, tak, saya ada temu janji dekat hospital. So itu bukan salah satu kes yang kecemasan lah. Jadi untuk menjimatkan kos. Jadi memang kita sering kali berhadapan dengan kes-kes begitu. Jadi untuk makluman pendengar juga, sedikit saya kongsikan sedikit apakah yang kita panggil ataupun pemahaman kita tentang kes kecemasan. Kes kecemasan ini adalah termasuk kes kemalangan seperti di jalan raya, di tempat kerja, ataupun kemalangan domestik yang melibatkan kecederaan yang serius, orang kata, yang dah
apa orang kata, darah keluar dengan banyak, ada patah-patahan ya, ataupun serangan lelah macam sesak nafas sangat, dah betul-betul dah sampai bernafas pun macam bunyi tersekat-sekat ya, serangan jantung, ataupun pengsan langsung tak sedarkan diri, bila kejut-kejut pun memang tak sedar, ataupun digigit ular, sawan, keracunan makanan. Jadi itulah antara apa yang kita boleh kategorikan sebagai kes yang betul-betul kecemasan dan memerlukan khidmat ambulans lah. Kecemasan dan juga kritikal. Janganlah suka hati panggil pihak ambulans semata-mata untuk memudahkan kerja anda. Sebab kita nak mudahkan juga kerja pihak ambulans ni. Banyak lagi kes kecemasan lain yang perlu diambil. Dan kalau ada juga, kita tak naklah sikap ini antara rakyat Malaysia. Dan terima kasihlah untuk Cik Zulkarnain bagi tahu sedikit kesedaran antara pendengar bernama radio kita. Dan kalau Cik Zulkarnain sendiri kan, kita lihat dari segi pemandu di Malaysia ni, Cik Zulkarnain, apabila ada berlaku kecemasan, adakah mereka memberi kerjasama yang baik sebenarnya? Dari sudut tersebut saya lihat ada pemandu yang betul-betul orang kata memberikan kerjasama, tapi ada juga yang kadang-kadang dia buat tak tahu pun ada kan. Kadang-kadang dia marah pula kita sebab kita dah terlalu dekat dengan kenderaan mereka sampai kita dah terhimpit-himpit. Kita kan orang kata ialah bukan, kita nak cepat kan, jadi kita perlukan sedikit ruang lah untuk masuk. Betul. Jadi secara keseluruhannya, bagi pendapat saya setakat ini alhamdulillah tak banyak sangat yang orang kata yang terlalu mementingkan diri lah apabila melihat kenderaan-kenderaan kecemasan yang ingin mendapatkan laluan lah. Jadi saya harapkan semua pendengar kita yang berada di dalam kenderaan sekarang ni pun, kalau dengarkan kita, pastikan anda beri kerjasama yang baik lah untuk pihak ambulans ni berikan laluan, mempercepatkan urusan mereka. Dan bercakap mengenai perkhidmatan itu sendiri Cik Zulkarnain, bagaimana orang awam ni nak mendapatkan perkhidmatan ambulans? Bagaimana caranya? Perlu hubungi siapa? Kalau boleh kongsikan. Okey, untuk perkhidmatan ambulans sebenarnya di mana kita telah pun diwar-warkan dah kebelakangan ini adalah panggilan 999 ya, di mana panggilan tersebut digunakan untuk apa saja kes-kes kecemasan yang berlaku di sekitar anda. Apabila berlakunya kecemasan, nombor 999 adalah nombor yang terbaik untuk anda hubungi ketika tersebut waktu tersebut. Yang mana kenapa? Kerana pusat panggilan 999 akan mengaktifkan sumber ataupun agensi-agensi yang paling berdekatan ataupun berhampiran dengan lokasi tersebut untuk cepat tiba ke lokasi sebab di mana lokasi yang berlakunya kecemasan tersebut telah pun tersedia agensi-agensi yang telah pun orang kata ditetapkan dia orang punya radius untuk dia orang cover Jadi kalau kita hubungi dengan nombor yang lain, itu telah melibatkan mereka terpaksa menelefon kembali agensi yang lain yang lebih berdekatan daripada mereka sebenarnya. Itulah platform terbaik hubungi pihak talian 999 dan dia akan sampai kepada pihak ambulans PBSMM sendiri. Yang berdekatan sebenarnya. Yang tak dia bukan kira PBSM saja ataupun agensi yang berdekatan, tak kira lah hospital yang paling dekat ataupun ada agensi-agensi lain lah yang mempunyai ambulans untuk respon lebih cepat lah daripada sepatutnya. Dan bagi kes yang bukan kecemasan pula, boleh terus jika memerlukan khidmat perkhidmatan ambulans. Jika di kawasan Kuala Lumpur, sebab saya ni cuma cover di kawasan Kuala Lumpur dan sekitar Selangor saja boleh menghubungi ibu pejabat kami lah kami berada di alamat ataupun Jalan Wisma Putra sebenarnya, kalau tahu di bersebelahan dengan Istana Lama kalau masih ingat Dan nombor untuk dihubungi adalah di talian 03
21418227 dan itu adalah 24 jam. So saya ulang sekali lagi 03-2141-8227 untuk panggilan 24 jam di mana ada salah seorang pegawai akan bertugas 24 jam lah untuk talian tersebut. Ataupun untuk waktu pejabat boleh terus kepada saya di talian 03-2145-3242 lah daripada jam 8 suku pagi hingga 5 petang. Jika memerlukan ambulans bagi kes-kes ataupun bagi acara-acara tertentu, kalau ada nak buat apa orang kata sukan ataupun buat temu janji di hospital ya, untuk membawa pesakit pindah dari hospital ke rumah dan sebagainya untuk kes-kes yang bukan kecemasan sahaja. Okey, baik, itu antara platform yang anda boleh gunakan. Hubungi pihak ambulans PBSMM. Pastikan kalau nak call tu kalau kes kecemasan, betul-betul kecemasan ya Encik Zulkarnain. Kalau betul. Kalau bukan kecemasan boleh hubungi yang nombor Encik Zulkarnain kongsikan tadi. Kalau betulkan saya kalau salah 0321418227. Ya, betul. Okey, baik. Sebelum kita mengakhiri program Gerak Komuniti bersama PBSMM hari ini, Encik Zulkarnain, sedikitlah pesanan kepada pendengar di rumah berkenaan COVID-19 dan kita sekarang ni berada dalam tempoh sekatan pergerakan penuh. Silakan. Ya, betul. Sekali lagi terima kasih semua pada pendengar yang masih lagi setia pada petang ni. Jika saya nak pesan, sebenarnya pesanan dah terlampau banyak pesanan yang kita boleh lihat di mana-mana saja, sampai di signboard ya, kita boleh dengar. Dan saya rasa ini atas dah jadi kewajipan diri kita sendirilah sebenarnya, diri kita dan keluarga kita yang mana kita dah menghadapi situasi ni dah setahun lebih, cukup lama tu sebenarnya, setahun lebih. Jadi cuba kita masing-masing fikir pada diri sendiri, adakah kita nak teruskan dengan situasi ni lagi setahun, 2 tahun ke depan kan? So sudah tentunya kita dah tak nak dah benda tu semua. Jadi saya berharap sangatlah ya, semua pendengar, kita ada slogan kan, kita jaga kita, hashtag kita jaga kita. Jadi hashtag sebut kita jaga kita tu pemahaman tentang kita jaga kita. Kita jaga diri kita, kita jaga keluarga kita. Masing-masing bermula daripada diri kita dan keluarga kita sendiri. Itu je sebenarnya kunci jika kita dapat membendung diri kita dan keluarga kita daripada tercetusnya kluster-kluster baru. Jadi saya rasa tak mustahil kita semua berjaya untuk mengekan ataupun mengawal pandemik yang kita hadapi sekarang ni dengan lebih pantas ya, lebih cepat. InsyaAllah semoga kita semua dapat menghadapi dengan lebih baik selepas ni ya, dengan orang kata dapat kembali kehidupan yang seperti sedia kala ya. Sekarang ni sekarang betul. Dan akhir sekali kepada individu-individu yang saya ada juga terdengar yang apa orang kata anti vaksin ni kan, macam-macam kita dengar cerita juga tentang anti vaksin. Jadi ialah kita ni sebagai manusia ya, telah ditentukan ajal maut apa semua. Jadi janganlah kita anggap benda tu sebagai orang kata sesuatu perkara yang tidak baik ya. Jadi vaksin tu salah satu ikhtiar sebenarnya, ikhtiar kita sendiri ya, untuk kita melawan wabak ni daripada terus merebak kepada orang-orang terdekat kita yang kita sayangi ya, keluarga kita. Penting untuk kita. Jadi ya betul. Itu sajalah sedikit pesanan daripada saya untuk semua. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Terima kasih Encik Zulkarnain. Stay safe. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik, itu dia tadi kita baru saja bersama dengan Encik Zulkarnain Musa yang merupakan pegawai perkhidmatan ambulans menerusi program Gerak Komuniti bersama PBSMM dengan topiknya COVID-19, pengalaman bawa ambulans. Baik, sekian saja untuk waktu ini. Terus dengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda.